Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah SWT yang buat segala-galanya. Apa yang berlaku kat dunia ni semua berlaku dengan kehendak dia. Tak ada berlaku dengan kehendak kita manusia. Walaupun kita menyangka kita boleh buat ini, boleh buat itu kita sangka aja. Sebenarnya kita boleh buat apa, melainkan diizinkan oleh Allah SWT. Berkumpullah semua manusia ni, berbincanglah, memikirkan, tapi tak boleh buat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Allah bagi manusia ni fikir ikut suka dia, bersidang di parlimen, berhari-hari seluruh dunia berbincang nak menyelamatkan dunia ni. Tapi tak mungkin boleh. Boleh berbincang lah, diizin. Kerana bincang ada apa? Bincang dia apa boleh buat? Cakap. Yang buat yang ni boleh buat. Itu tak dapat buat kalau Allah tak izin. Bincang boleh. Kita cakap kita boleh merancang, tak boleh. Allah izin kita merancang dan cakap banyak dalam parlimen. Tapi Allah tak izin benda tu berlaku. Nak cakap boleh izin. Gedebak, gedebuk, tung, tang, ting, tong. Allah bagi izin. Semua orang macam-macam bercakap. Buruk, baik. Tapi tu berdosa. Mereka merancang. Mereka diizin merancang tu, bercakap ni sebenarnya. Bercakap, bagi idea. Tapi yang buat berlaku Allah. Jadi daripada kita boleh merancang, jangan cakap begitu. Cakap Allah izin kita merancang. Tapi berlaku semua dengan kehendak Allah. Kadang Allah izin, kadang Allah tidak izin kita. Berapa banyak rancangan Rashidi ada. Dia banyak rancangan dia, tapi mana yang jadi? Allah izin dia merancang, tapi yang jadi yang Allah mahu lah, baru jadi berlaku. Yang Allah tak mahu, tak berlaku lah. Jual tanah Rashidi, duitnya mana? Duitnya dia boleh dapat duit dengan jual tanah. Allah izin baru dia dapat duit. Allah tak izin tak dapat duit. Jual sedulu semua pun tak dapat duit. Merancang Allah izin. Buruk ke merancang izin, baik merancang izin, jual tanah ke izin, tak jual tanah ke izin. Tapi apa yang Allah nak berlaku, itu saja berlaku. Sekarang ni diorang semua berbincang nak hidupkan demokrasi ni kat Malaysia ni. Tapi itu rancangan diorang lah. Tapi sama ada demokrasi ni akan hidup kat Malaysia atau mati, Allah yang tentukan. Semua orang politik ni suka demokrasi ni hidup. Apa dah jadi sekarang kat Malaysia? Berusaha bersungguh-sungguh 60 tahun demokrasi. Tun pun naik marah. Ini kerajaan yang tak demokratik. Tak membenarkan bercakap dekat parlimen masa sidang pertama. Yang baru ni
mau nukar speaker tanpa sebab. Ini semua tak demokratik. Bersungguh-sungguh menghidupkan demokrasi. Kalau Allah tak kendaki, tak boleh hidup. Jadi sekarang ni sistem demokrasi ni, sistem yang orang Islam sendiri fikir, dia sistem Islam. Ini sistem orang Islam. Termasuk Samad lah. Fikir bahawa demokrasi ni sistem orang Islam. Semua dunia Islam hari ni, hampir yang beraja pun dia ada, kecuali Brunei, sistem beraja. Yang lain semua demokrasi, tapi demokrasi yang tipu lah. Macam Husni Mubarak jadi presiden, dia buat election year in year out, semua 98%. Tak pernah sabar. Macam tu punya demokrasi lah. Tapi dia go for demokrasi, they say they're not sistem beraja. Actually yang sistem beraja, Husni Mubarak semua tu. Dan semua sistem beraja. Sistem beraja ni dimulakan oleh Muawiyah. Sebelum tu kita tak ada sistem beraja. Muawiyah ni penulis wahyu. Tinggi kat tu. Penulis Quran lah. Nabi dapat wahyu, Nabi cakap, Muawiyah tulis. Dia pandai, orang pandai menulis. Jadi Hasan berbaiat dengan Muawiyah. Dia jadi raja. Patut Hasan jadi khalifah. Tapi kerana nak berlakunya pergaduhan, Hasan kata tak mungkin aku jadi sebab orang berbunuh. Aku rela bagi pada Muawiyah. Jadi kemudian Muawiyah lantik anaknya Yazid. Ini raja. Raja buat macam ni lah. Raja dia tak dikutuskan ketua negara tu oleh Jemaah Syura. Jemaah Syura ni maknanya jemaah orang bijak pandai lah. Ulama dan orang yang iman kuat. Orang-orang yang tinggi iman dan wibawa dia lah. Kumpulan tu. Bukan sembarang orang boleh masuk Jemaah Syura. Dia orang yang takwa lah. Orang takwa. Bukan orang banyak tahu je, orang takwa. Jadi waktu Muawiyah naik pun Hasan takwa lah dia. Lantik dia. Tapi dia lantik anak dia Yazid. Yazid baik juga orangnya. Tapi yang ikut dia. Jadi kata Maulana Inamul Hasan, orang kata kat dia, kenapa tak lantik Maulana Zubair jadi Hadraji? Mana Inamul Hasan kata Yazid, Muawiyah telah lantik Yazid. Kerana itu fitnahnya sampai hari ini. Kau nak suruh aku start balik ke? Itu dia tak lantik Maulana Zubair jadi Hadraji. Jadi tuan-tuan bapa sekalian yang mulia, sistem beraja ni dimulakan oleh Muawiyah. Raja bila dia meninggal lantik anak dia. Jadi orang-orang ilmuwan lah Islam waktu itu lagi orang dah tak setuju. Abdullah bin Umar semua tak setuju Muawiyah berbuat demikian. Banyak lagi orang yang lagi baik boleh jadi khalifah. Tapi Muawiyah lantik anak dia Yazid. Yang hari ni Yazid pakai nama tu lah. Jadi banyak orang waktu tu pun tak setuju. Tapi tak boleh buat apa lah. Dari situ berlaku fitnah. Sampailah ke hari ini. Sekarang ni worse lagi beraja demokrasi. Di mana orang jahat, penipu boleh jadi Perdana Menteri.
Asal ada duit banyak. Asal ada duit banyak, bagi duit banyak, duit kat orang. Cash is king. Jadi bila cash and king, penipu boleh naik, pembunuh boleh naik, jadi ketua. Itulah yang sistem yang orang Islam anggap demokrasi ni orang Islam. Demokrasi bukan orang Islam punya, orang Yunani punya. Demokrasi ni sistem Yunani dulu. Yang Samad pun mau. Bodoh punya orang. Jadi demokrasi ni bukan Allah dan Rasul mau. Ketua negara kena dilantik oleh orang yang takwa. Jemaah takwa. Jemaah orang takwa lah. Itu cara betul. Baru kita dapat Perdana Menteri yang baik. Tidak, tak boleh. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kenapa berlaku Abu Muawiyah melantik anak dia tu? Semua orang kata Muawiyah ni buat salah, tapi dia tak boleh buat melainkan Allah izin kan? Muawiyah takkan dapat lantik anak dia Yazid tu jadi khalifah, raja, melainkan Allah izin lah. Orang semua merancang jangan jadi itu jadi kan. Tapi yang terjadi selepas Muawiyah dapat Yazid, dapat seterusnya lah, sampailah ke hari ini. Jadi kita semua nak yang baik, tapi dia tak berlaku sebab Allah tak izin. Semua orang mahu orang baik naik selepas Ali radhiyallahu anhu, tapi tak izin. Lepas Yazid naik, orang semua nak Husain naik. Tapi tak jadi juga. Tak boleh naik Husain, Hazrat Husain, anak Hazrat Ali. Akhirnya dibunuh juga. Hasan pun dibunuh, tapi dia orang tak tahu sama ada dia mati begitu je ke ataupun diracun. Namun Husain dibunuh. Yazid tak suruh panglima dia bunuh Husain tu. Dia suruh halau dia je. Tapi apa yang berlaku, yang Allah kehendaki, dia bunuh. Jadi sampailah hari ini jadinya Syiah. Tempat dia dibunuh namanya Karbala. Tapi tiap-tiap tahun di Karbala, dia orang semua menyeksa diri kerana minta ampun pada Allah tak bantu Husain waktu dia dibunuh. Yang bersama dia sikit je orang. Orang Kufah pun dah kembali menyokong Yazid kerana diberi duit, harta yang banyak. Setiap orang Islam di Kufah, daripada menyokong Husain akan berbai'ah dengan dia, dia orang tukar. Sekelip mata tukar dengan duit. Itulah cara nak ambil orang banyak pengikut ni. Duit lah. Macam apa ni, Najib cakap cash is king. Mahathir tahu tu kan, cash is king. Banyak orang suka Najib. Kata Mahathir penipu pun orang cium tangan dia. Kenapa tak cium tangan? Bagi duit punya tangan. Begitulah orang Kufah bertukar. Suka sangat. Orang Melayu suka sangat dengan Najib. Bagi duit. Kalau Najib tu terang-terangan curi duit, ambil duit, bukan sikitnya, isteri dia, tapi masih orang Melayu suka dia sebab bagi duit. Bagi duit ni tukar. Macamlah orang Kufar dibagi duit oleh Yazid. Yazid hantar panglima, orang tu mula bagi duit dulu, dia semua tukar. Jadi Hazrat Husain mula-mula datang sebab orang Kufar suka dia. Bila dah dibagi duit tukar, orang yang dihantar oleh Husain nak tengok orang yang Kufar ni betul ke support dia ni, ditangkap dan dia bagi surat tu tak sampai kat dia. Dia sepatutnya tak datang ke Kufah.
Abdullah bin Umar pun beritahu, jangan pergi. Dia ni tak percaya, kita tak percaya. Dia memang orang biasanya tak betul. Husain mau pergi juga. Dari dalam perjalanan belum sampai ke Kufah, ke Karbala, dia dibunuh. Sepanjang malam dia tahajud minta. Tapi apa yang Allah kehendaki, dia meninggal lah. Dan yang naik Yazid. Lepas tu anak dia. Jadi apa kita rancang ni tak sama dengan apa yang berlaku. Yang berlaku ni bukan kita buat. Allah tak izin kita buat apa-apa pun. Tak boleh buat apa-apa pun. Melainkan dia izin. Jadi Allah telah tak izin orang Islam dapat ketua baik selepas Ali radhiyallahu anhu. Itu hakikatnya. Hakikatnya orang Islam tak dapat ketua baik. Macam mana pun nak merancang tak boleh. Allah izin merancang tapi tak izin berlaku. Nah, Hazrat Osman dia dikeliling oleh 10,000 orang Islam. Suruh dia turun. Akhirnya bunuh dia. Hazrat Ali pun dibunuh juga. Jadi kenapa berlaku semua ni? Adakah orang Islam masa itu suka nak bunuh dia? Tak. Allah buat dia berlaku. Allah buat Yazid naik. Kenapa Allah buat ni? Tentulah bukan salah Muawiyah je. Salah semua orang Islam. Salah semua orang Islam. Jadi bila orang Islam semua salah, tak dapatlah ketua yang baik. Allah bagi ketua orang Islam baik bila orang Islam ni paling kurang ada orang tak buat salah lah, buat betul. Tapi semua dah buat salah. Apa salah dia orang? Ini orang semua tak faham. Apa salah orang Islam ni? Sampaikan selepas Ali dah tak boleh lagi dapat orang takwa jadi khalifah. Khalifah tu dah habis lah. Islam hanya hidup sampai 35 tahun lebih kurang. Itu saja. Lepas Nabi meninggal, kita dapat pemimpin yang baik. Sampai Hadrat Ali lebih kurang begitulah. 35 tahun, tak lebih 40 tahun. Kenapa? Jawab soalannya. Semua orang tak ada fikir. Semua orang Muawiyah dalam buku-buku sejarah menyalahkan dia. Yalah memang dia buat salah tu. Memilih anak dia tu. Tapi dah Allah buat dia berlaku. Kenapa Allah buat dia berlaku? Bukan saja kesalahan tu, kesalahan bunuh Hazrat Osman tu, bunuh Hazrat Ali tu, kesalahan besar yang dia buat. Lepas tu nak dapat ketua yang baik lepas Muawiyah. Sebab itu Muawiyah dia hantar anak dia, sebab Allah nak bagi anak dia jadi ketua. Anak dia yang akibat tu berlaku fitnah. Jadi sekarang apa salah orang Islam yang menyebabkan Osman dibunuh? Belum lama lagi Hazrat Osman tu. Nabi SAW meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, lebih kurang 2 tahun. Lepas tu Hazrat Umar jadi khalifah, lebih kurang 12 tahun. 12 tahun baru 14 tahun. Lepas tu Hazrat Osman lagi 12 tahun lebih kurang. Dah dapat fitnah. Dah dapat malapetaka tu. Bukan fitnah ni, malapetaka. Khalifah yang takwa, ahli syurga dibunuh. Bunuh orang biasa-biasa je lah kan. Kalau sekarang orang bunuh Najib, tak apa-apa kan? Najib tak betul juga, katakanlah. Ini bunuh Hazrat Osman. Orang Malaysia pun tak sampai nak bunuh Najib. Biasa je dia jalan-jalan. Ini Osman. Yalah. Sebab dia nak dia berhenti, nak dia turun. Hazrat Osman kata, aku telah diberitahu oleh Nabi. Kamu diberi baju hijau, kamu disuruh tanggalkan, jangan tanggal, kata. Sebab itu dia buat, bukan dia gila kuasa tak. Dia orang Islam tak faham bab tu. Jadi kenapa? Jadi ada kesalahan besar sekali berlaku. Ialah orang Islam dah dapat cinta dunia. Kenapa dapat cinta dunia?
cinta Allah tak masuk. Kenapa? Cinta dunia dah masuk dalam hati orang Islam. Sebab orang Islam banyak harta rampasan perang, diberi kepada, yalah, ikutnya dibagi harta ni ialah kata Allah, harta Allah, Rasul, keluarga Rasul, orang miskin, orang yang berperang, dibagi kat dia. Banyaklah orang Islam jadi kaya. Lepas tu, kenapa cinta dunia tu masuk? Cinta Allah tak pergi. Sebab dia orang tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, macam cara Muhammad SAW. Dia orang tak buat gas, jaulah, hai-hai di seluruh dunia. Dia orang tak buat kerja dakwah, walaupun mereka sahabat Nabi. Lepas Nabi meninggal, kerja dakwah ni macam Nabi punya lah. Bila saya cakap kerja dakwah macam Nabi, kena pergi ke lorong-lorong lah, ke jalan-jalan. Itu kita tak buat. Kita kata kita buat dakwah, dia tak dakwah. Kita pun tak tahu dulu sebelum kita buat ni. Orang pertama dia ajar buat dakwah ni macam Nabi adalah Maulana Ilyas rahmatullahi. Lepas dia meninggal pun mati juga. Tinggallah orang yang ikut dia, kata dia ikut Maulana Ilyas, buat dakwah, ajak orang pergi masjid dia dengar bayan. Itu gas dia orang lah, gas juga. Tapi ajak orang pergi masjid dia. Siapa nak tahu kat dunia ni yang kesalahan orang Islam sebenar yang pertama besar, tak buat gas macam Nabi, tak buat jaulah, tak pergi. Siapa tahu? Tak ada orang tahu. Selepas Maulana Ilyas buat, hidup sikit agama. Lepas tu pergi ajak orang pergi semayang je, dan pergi masjid lah, pergi masjid dengan ceramah. Itu gas, bukan gas Nabi-Nabi tu. Gas Nabi-Nabi ajak orang kepada Allah. Yang belum Islam mau diajak ucap kalimah. Yang dah ucap kalimah, diingatkan tentang maksud dia dan diajak dia supaya taat kepada perintah pertama selepas mengucap, iaitu membuat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan cara Nabi SAW, di lorong-lorong, di jalan-jalan. Sebab itulah Maulana Ilyas rahmatullahi kata, ini kerja dakwah ni akan hancurkan batil di kota London. Waktu tu paling batil sekali kat dunia ni London lah. India pun di bawah British, ibu kotanya London. Pusat kebatilan dunia ni London. Jadi dia cakap lah macam tu. Itu bukan hadis, tapi cakap dia tu cakap yang tinggi. Ini jaulah, ini amalan jaulah ni, amalan gas ini, rumah ke rumah, pintu-pintu ni akan hancurkan batil kota London. Bukan ramai pun orang buat. Kalau seorang aja buat, bukan 1000 orang, sikit orang. Tapi kena buat betul lah. Kalau seorang pun tak boleh banyak, tak betul, tak mau. Jadi sekarang orang buat usaha dakwah macam Nabi dah tak ada. Jadi masa zaman sahabat itu tak ada dah. Jadi datanglah keburukan, datanglah cinta dunia. Bila datang cinta dunia, datanglah keburukan. Hadrat Osman dibunuh, Hadrat Ali dibunuh, Muawiyah diangkat, Yazid jadi ketua. Jadi orang Islam semua marah Muawiyah. Muawiyah lah kena serang. Lepas tu yang lain-lain tu yang salah kemudian tu kenapa tak serang pula? Muawiyah je diserang. Cakap salah lah, buat fitnah lah. Yalah dia memang buat salah, tapi kenapa dia buat begitu? Sebab kamu semua buat salah, semua sekali. Semua sekali orang Islam tak pernah buat kerja perintah Allah SWT yang besar, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang belum Islam mau diajak ucap kalimah, dan yang Islam diajak buat, setelah mengucap kalimah diajak membuat kerja ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mana faham mana masa Maulana Ilyas tu? Fahamnya waktu saya ni, dengan izin Allah, saya pertama yang bercakap kat dunia bahawa kesalahan orang Islam ialah dia orang tak buat gas, tak buat jaulah, mengajak seperti Nabi SAW buat jaulah. Ada orang lain lagi, dan dengan izin Allah dia hidup. Bukanlah banyak sangat orang ikut. Mula banyak sikit, lepas tu lari.
Syaitan suruh orang lari, termasuk Azri lah. Lari, tinggalkan saya, tak mau buat gas. Akhirnya tinggal 20, tinggal 10, tinggal 5, 6. Yang 6 tu pun tak betul punya. Jadi yang tinggal betul punya buat gas yang diterima oleh Allah saya. Tapi saya tak apalah, biarlah. Bukannya ramai yang buat gas yang diterima ni kat dunia ni hari ni. Hari ni saya seorang yang cakapnya naik ke langit, doanya diterima. Yang lain tak ada, ikut je lah. Lebih baik daripada tak ikut lah. Tapi ikut je lah, apa pun tak naik, apa pun tak diterima, semayang pun tak kabul, tak khusyuk. Yang ikut saya ni puas usaha nak jadikan mereka dapat iman tinggi. So cerai bini tak nak, so pindah tak, semua tak nak. Mana nak ikut, mana nak jadi. Jadi dapatlah semua yang ikut ni bukan murid, minat dunia je. Terutama Hanzalah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau lah sekiranya hari ni Allah nak hancurkan batil kat dunia ni kan, demokrasi ni, sebab seorang je lah yang buat jaulah. Jadi betapa besarnya jaulah ni, seorang je dah cukup. Bukan kena 1000 orang buat, seorang je. Tuan akan lihat nanti batil di Malaysia ni, demokrasi ni hancur. Sebab satu kawan kan, dia dah mati dah, namanya Mio. Dia dah mimpi dah. Dulu lagi dekat, saya ingat 8 tahun dulu, 10 tahun dulu. Saya pun tak ingat. Masa tu dia masih buat usaha, lepas tu dia tinggalkan saya juga. Dia cakap dengan saya, dia mimpi itik makan ular. Dia kata, dia suruh saya tafsir mimpi tu. Itik makan ular. Saya kejar itik tu, saya tak dapat. Saya kata itik tu orang buat gas, orang buat jaulah Nabi ni. Dan ular tu ialah batil. Dan itik tu akan telan ular tu. Telan batil tu. Dan kau kejar itik tu, kau tak dapat sebab kau lepas ni tinggalkan kerja. Saya cakap dia macam tu. Tapi dia tak dengar cakap dia. Dia terus tinggalkan juga. Jadi tuan-tuan bapa yang mulia, ini cerita mimpi dia lah. Saya ingat mimpi tu betul, dia mimpi tu. Jadi demokrasi sekarang ni di Malaysia ni on the verge of collapse. On the verge. Verge mean macam tu, bukit tu, zoom, nak jatuh. Sebab seorang je buat gas dengan betul. Yang lain tu perasan lah. Tapi tak, kalau tak diterima macam mana dah jadi asbab pula? Mestilah diterima. Tak diterima tak boleh. Amalan gas tu mesti diterima. Jadi tak lama lagi akan hancur lah demokrasi di Malaysia ni. Tuan tak percaya, tunggulah cakap saya. Akan hancur. Okey? Itu besar punya batil tu. Itu macam ular tu. Ular tak sepatutnya dimakan oleh itik. Itik apa makan ular. Tapi mimpi tu Allah buat itik tu makan ular. Boleh ular pula dia makan. Jadi orang semua tak nampak, tak lihat. Kesalahan kita semua sebab tak buat kerja dakwah. Tak mau buat gas macam Nabi. Ajak orang kepada Allah, ajak yang belum Islam. Itu kesalahan besar sejak lama dah. Saya dapat tahu amalan gas ni dari Jemaah Tabligh, tapi cara gas bukan dari Jemaah Tabligh. Dia gas saja saya tahu. Cara dia macam nak buat saya tak belajar daripada dia. Allah ajar saya. Yang ini. Cara dia Allah ajar saya. Gas ni saya tengok dia. Saya ikut Jemaah Tabligh, saya tahu itu saya buat. Tapi ajak orang kepada masjid lah. Bayan, ceramah, suruh dia keluar. Itu je lah. Tapi gas tu belajar. Tapi apa nak cakap, bagaimana nak tak belajarkan dia. Allah ajar. Saya pun tak ada orang nak ajar. Allah ajar lah. Bila Allah tengok minat sungguh-sungguh. Jadi sekarang ni kalau sekiranya demokrasi runtuh kat Malaysia ni, dia sebab saya seorang je dengan izin Allah. Gas. Baru seorang saya nak cakap. Kalau 1000 orang macam saya, hancurlah semua batil kat seluruh dunia ni.
Takkanlah batin seluruh dunia nak hancur dengan seorang pula. Tentulah kena ramai lagi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita kena faham yang buat segala perkara kat dunia ni Allah. Tak ada benda berlaku. Kalau kita mahu kebaikan, takkan datang kebaikan dengan berceramah je. Dengan duduk ceramah, dengar nak kebaikan. Yalah, kau bolehlah nak kebaikan. Siapa yang tak nak? Kau cuma nak ini, nak itu, nak ini. Yang nak bagi kau, apa kau nak tu? Boleh ke dengan kau merancang je tu? Berceramah je tu? Dengan kau dengar je ceramah, boleh ke? Sekian boleh ke kamu dapat iman kuat tu dengan dengar ceramah ni? Lama dah dia beritahu tak boleh. Kena diamal apa yang dengar tu. Jangan tidur dalam ceramah macam Hanzalah. Lepas tu bila dah dengar pula, bukan dengar je, mau taat, mau buat. Apa disuruh mau ikut. Tak nak, tak boleh lah. Tapi saya percaya nanti apabila usaha ni Allah buka seluruh dunia, ada orang nanti akan ikut. Jin-jin akan ikut kalau manusia tak nak ikut. Kalau Rashidi tak nak ikut, dia bukan nak ikut Rashidi ni. Muka dia nampak macam nak ikut. Sampai hari ni dia tak jadi orang beriman Muhammad Saleh, mana tak ikut lah. Bukti sah dia tak nak ikut saya. Apa saya cakap, dia tak jadi beriman Muhammad Saleh. Boleh ke dia tak jadi kalau ikut? Kalau dia ikut betul-betul apa saya cakap, tentu dia jadi. Ini tak jadi-jadi. Mana dia degil ni orang. Macam mana dia cakap Hanzalah degil, dia samalah. Degil 2 kali 5, 5 kali 2. Kan? Sama degil. Semua degil ni menyebabkan orang tak nak ikut. Hanzalah tak nak ikut. Semua tak nak ikut. Yang bagus-bagus saja ikut. Ini bukan makna murid. Jadi tuan-tuan macam Yazid, degil betul dia. Betul dia ketawa. Apa faedah dia jadi degil? Kalau kita tak jadi orang beriman beramal saleh, boleh dalam dunia ni selamat, akhirat tak boleh. Kita tak akan dapat selamat dari neraka kecuali kita jadi orang beriman beramal saleh. Dan tidak akan mungkin kita jadi beriman saleh kalau kecuali kita buat kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka. Jadi cara Muhammad tu korban harta diri, pergi jumpa orang, semua orang, lorong ke lorong, jalan ke jalan. Jangan marah orang, buat baik pada orang yang buat buruk kepada kamu. Dan malam hari doa pada Allah Ta'ala, nangis, minta Allah kesian kat kamu. Bertahun-tahun buatlah sampai Allah suka. Perkara tu diulang-ulang kali cakap, masih juga tak nak buat. Boleh dengar je lah, baguslah dengar, tapi tak cukup dengar tu. Dia kena ikut dan taat. Jadi manusia orang Islam ni kalau tak mau buat, jadilah macam sahabat. Walaupun Nabi bersama dia orang dulu, nak 23 tahun bersama dia orang, dan tengok pun lepas Nabi meninggal, dia orang pun tak buat lagi kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kebaikan seperti Nabi. Mereka pergi jumpa orang kafir, jumpa ketua dia, masuk Islam. Tidak, bayar jizyah. Tidak, kami perang kamu. Mana ada Nabi buat perkara tu? Namun tak ada siapa kata sahabat tu buat salah. Betul. Itu bukan betul kan. Yang betulnya macam Nabi buat, bukan macam sahabat buat. Yang betul macam Nabi buat, pergi dengan lemah lembut. Kat Mekah masuk pun tak ada orang yang mati, semua selamat. Bagi masa lagi 4 bulan untuk diorang fikir. Kalau tidak, tinggalkan Mekah. Mana ada Nabi mahu orang mati? Mana Nabi mahu orang terbunuh? Mana Nabi suka perang? Ada Nabi suka perang? Dia tak suka. Tapi kita jangan ikut kemudian selepas Nabi meninggal. Ikut orang Islam selepas Nabi meninggal, tak boleh. Ikut Nabi. Allah tak suruh ikut orang lain. Jangan cakap banyak nak ikut orang itulah, nak ikut orang inilah, nak ikut ulama' inilah. Kau nak buat apa ikut? Dia ikut Nabi pun kau tak boleh buat. Sebenarnya yang disuruh oleh Allah ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan ada nama orang lain. Bukan macam Arkam tambah lagi nama. Lepas Muhammad jadi Suhaimi, tak apa-apa lagi. Itu semua ajaran, bukan ajaran sesat, ajaran orang kafir tu semua. Orang Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fakat, tak ada lain. Jangan cuba nak ikut yang lain. Ikutlah Muhammad SAW. Ialah Nabi kita. Dialah Allah hantar untuk kita ikut.
Buatlah gas, jauhlah macam dia. Sungguh-sungguh ikut macam dia. Apa yang masalahnya tak nak ikut dengan dia ni? Lain daripada degil dan cinta dunia. Lain tak ada sebab. Okey guys.